وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى الذي أرسلته على كافة الورى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid Al-Muqarrabin yang berbahagia Datuk Rashid, yang dihormati Tuan Imam yang mengimamkan salat kita sebentar tadi, yang dihormati juga seluruh ahli dan kuasa masjid, para asatizah yang hadir. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Seterusnya yang dihormati penganjur-penganjur bersama Majlis Haul Al-Allamah Al-Mutafannin Syekh Wan Ahmad Al-Qatani radhiyallahu ta'ala anhu, terutama pengajar bersama kita pada malam yang berbahagia ini adalah Pusat Pengajian Al-Mubarak Center yang dipimpin oleh Ustaz Zakiyuddin. Seterusnya Pustaka Jawi Al-Qadahi yang dipimpin oleh Saudara Abdul Razak Abdul Rahman. Juga pengajar bersama pada malam ini adalah Pertumbuhan Khazanah Fataniyah yang diwarisi oleh Ustaz Autan selaku pewaris kepada Khazanah Fataniyah, dan juga yang turut mengajar bersama pada malam yang berbahagia ini adalah Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia ataupun NAAM yang diwakili oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Faizuddin Al-Idrus, dan juga turut bersama pengajar kita pada malam ini adalah Pertubuhan ARG Selangor Kuala Lumpur, Pertubuhan Penyelidik Ahli Sunnah wal Jamaah Kuala Lumpur dan Selangor, dan juga kumpulan Nazam Asma'ul Husna daripada Putrajaya yang dipimpin oleh Ustaz Ni dan juga Fadilatul Ustaz Zaki. Mudah-mudahan mereka semua yang bersama menganjurkan majlis pada malam yang berbahagia ini dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, diberkati segala apa juga amalnya insya-Allah. Dan tuan-tuan yang hadir pada malam yang berbahagia ini diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan para hadirin, kita masih lagi menunggu ahli panel kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu Fadilatul Ustaz Abdul Halim Muhammad dan juga Ustaz Said Faiz ataupun Piu Faiz yang mungkin dalam perjalanan untuk sampai ke majlis kita pada malam yang berbahagia ini. Tuan-tuan para hadirin, ini adalah majlis kita memperingati dan menyebut nama orang soleh. Mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari langit, dan insya-Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebahagian daripada firman perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memuliakan orang-orang beriman yang terdahulu daripada kita. Lebih-lebih lagi mereka itu terdiri dari kalangan para ulama,
yang ikhlas, yang berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan juga tulisan. Tak terlepas juga ialah sahibul haul kita pada malam yang berbahagia ini, yaitu Sayyidi Syekh Al-Allamah Wan Ahmad Al-Qahtani radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik, kita akan teruskan dengan bacaan salawat. Di kertas kuning itu adalah petikan salawat yang dinisbahkan kepada Syekh Wan Ahmad Al-Qahtani, yang saya keluarkan daripada kitabnya dengan kebenaran warisnya, untuk kita baca pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan insya-Allah. Kita akan ulanglah beberapa kali. Mudah-mudahan selawat ini melayakkan kita untuk dikurniakan syafaatul uzma, junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا يا رب صل على الحبيب محمد من كان جحجاه الخلائق سيدا يا رب صل على الحبيب محمد على النبيين الكرام وأمجدا يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا يا رب صل على الحبيب محمد هو المشفع أولا فينا غدا. Kita ulang lagi. يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا يا رب صل على الحبيب محمد من كان يحجاه الخلائق سيدا يا رب صل على الحبيب محمد أعلى النبيين الكرام وأمجدا يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا يا
مشفع أولا فينا غدا. يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان جحجاح الخلائق سيدا. يا رب صل على الحبيب محمد أعلى النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد ما بالجمال والكمال قد ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو مشفع أولا فينا غدا. يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان جحجاه الخلائق سيدا. يا رب صل على الحبيب محمد على النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو المشفع أولا فينا غدا. يا رب صل على الحبيب محمد وخير مسمى في الأنام محمدا. يا رب صل على الحبيب محمد ما كان جحجاه الخلائق سيدا. يا رب صل على الحبيب محمد أعلى النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو المشفع أولا فينا غدا. يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا.
يا رب صل على الحبيب محمد من كان جحجاه الخلائق سيدا. يا رب صل على الحبيب محمد على النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو المشفع أولا فينا غدا. يا رب صل على الحبيب محمد هو خير مسمى في الأنام محمدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان جحجاه الخلائق سيدا. يا رب صل على الحبيب محمد أعلى النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر أسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد من بالجمال والكمال قد ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو المشفع أولا فينا غدا. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita telah baca Al-Qasidah Al-Fataniyah fil Madaih Nabawiyah sebentar tadi. Itu adalah hasil tulisan dan karya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani radhiyallahu taala anhu. Ahlan wa sahlan. Ahli pada kita telah pun sampai. Silakan untuk menghadapkan majlis.
Alhamdulillah wa syukurillah, jemputan kita telah pun bersama-sama dengan kita pada malam yang berbahagia ini. Yang pertama adalah Fadilatul Ustaz Abdul Halim Muhammad, selaku ahli khidmat kepada Khazanah Fataniyah, dan juga Fadilatul Ustaz Ahmad Hafizuddin daripada Nahdlatul Ulama Malaysia. Alhamdulillah dapat bersama-sama dengan kita pada malam yang berbahagia ini pada majlis Haul Al-Allamah Syekh Wan Ahmad Al-Qatani radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tak pasti majlis haul untuk ulama besar ini pernah diadakan ataupun tidak. Bagi kami merasakan satu keperluan bagi umat ataupun generasi akhir di Nusantara ini untuk mengenali ulama-ulama terdahulu yang telah pun banyak berbakti, berjasa dalam menyebarkan Islam dan dakwah ke bumi Nusantara ini. Jadi atas kesedaran itulah pihak kami Majlis Ta'lim Darul Hasani dan juga penganjur-penganjur yang lain mengangkat satu nama yang besar dalam dunia keilmuan dan juga kebudayaan Islam dan juga berbagai-bagai lagi kemahiran yang dikuasai oleh Syekh Wan Ahmad Al-Qatani radhiyallahu taala anhu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan ini menjemput Fadilatul Ustaz Abdul Halim bin Muhammad untuk membacakan manaqib sirah zatiyah bagi Syekh Wan Ahmad Al-Qatani radhiyallahu taala. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha tuan acara majlis yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hasan Wahab, yang dihormati dan dimuliakan seluruh keluarga besar Syekh Ahmad Al-Qatani, jika ada yang hadir pada malam ini, yang dihormati dan dikasihi seluruh panitia puasa haul dan juga seluruh panitia puasa masjid, khususnya tuan pengurusi yang berbahagia Datuk Rashid, yang dihormati dan dikasihi tetamu tamu kehormat, khususnya Al-Fadhil Ustaz Said Faizuddin Al-Idrus, para ulama, para habaib, para masyayikh, tuan-tuan, perempuan, para pemuka masyarakat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini pada sama-sama kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis silaturahim yang sangat besar, yang sangat mulia. Mudah-mudahan terhimpun barakah di dalamnya dengan kita membacakan manaqib Sayyidul Qaul pada malam ini. Mudah-mudahan dengan ilmu dan silsilah yang berantaian kepada para ulama yang tersohor sampailah rantaian perlindungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi pihak Khazanah Fataniyah mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah memberikan kepercayaan untuk saya membentangkan manaqib pada malam ini, membacakan manaqibnya. Sebenarnya bukanlah orang yang selayaknya, terasa begitu kecil dan kerdil
ramai lagi yang layak, waris-waris para ulama, khususnya Syekh Ahmad Al-Qatani ini. Tetapi atas kehendak pihak penganjur, saya hadirkan diri. Hakikatnya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menakib Al-Alim Al-Alamah Al-Adib Az-Zaki Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Qatani. Jadi yang ada pada tuan-tuan mungkin ada yang dapat, ada sebagian tak dapat, dan saya tidak membacakan sepenuhnya. Kalau nak baca mungkin memakan masa yang panjang. Satu sesi pembentangan tentang dia 1 jam atau 1 jam setengah, kita uraikan panjang lebar. Saya baca yang perlu saja, mungkin saya akan langkau. Tuan-tuan boleh lihat sendiri, baca sendiri manaqib tersebut nanti. Jadi manaqib ini saya ambil dari sumber guru saya, Syekhuna Murabbina Syekh Wan Muhammad Shaghir Syekh Wan Abdullah Ar-Riyawi Al-Qatani, iaitu cucu waris kepada Syekh Ahmad Sahibul Haul. Itu beliau adalah seorang penyelidik berkaji tentang ulama Nusantara, telah wafat pada 12 April tahun 2007 bersama 24 Rabiul Awal 1428 dimakamkan di tanah kuburan Gajah Mati Pendang di sebelah 2 orang ulama yang tersyhur yang terkenal, iaitu Pak Julhim, Syekh Ibrahim bin Abdul Qadir bin Mustafa, dan juga Syekh Ismail Cedol ataupun Syekh Ibrahim bin Mustafa. Jadi apabila kita sebut Patani, dia adalah satu terkenal dengan julukan Serambi Mekah, sebagaimana Aceh Darussalam. Patani Darussalam adalah satu daulah yang begitu besar, yang dulunya ada di dalam 14 ataupun lebih daripada 10 wilayah. Sekarang hanya tinggal yang dekat dengan kita ni, yang biasa kita dengar 4 wilayah ataupun 5, iaitu nama asalnya ialah Jalal, Patani, Menara dan juga Singapura. Itu diberi oleh para ulama. Jadi orang yang faham tentang jati diri, mereka tidak akan mengubah nama tersebut. Jati diri bangsa Melayu itu, tetapi apabila dijajah oleh siapa, maka nama itu diubah. Maka tuan-tuan kenal lah sekarang dia Patani, Yala, Naratiwan, dan juga apa satu lagi, Songklan, dan Songklan. Jadi sesuai dengan Serambi Mekah, lahirlah para ulama yang tersyhur, seumpama Syekh Abdul Rahman Fauqo. Syekh Abdul Rahman Fauqo ini adalah guru kepada 3 ulama serangkai yang biasa kita dengar, termasuk Syekh Daud Patani, Syekh Abdul Banjari, dan Syekh Abdul Samad Al-Falimani. Juga lahir selain daripada Syekh Daud Patani, Syekh Muhammad bin Ismail Dawi Al-Fatani yang terkenal dengan kitab Fathul Badrin dan juga kitab Al-Barwawi wa Nahwu, yang mana Al-Barwawi menjadi kajian ataupun menjadi rujukan tabung haji sekarang. Banyak permasalahan dapat diselesaikan di situ. Juga lahir termasuk Syekh Wan Mustafa untuk Benang Daya 1, Syekh Abdul Qadir anak beliau untuk Benang Daya 2, dan juga Syekh Ahmad Al-Qatani Sahibul Haul yang kita bincangkan, dan juga termasuk untuk Permen, untuk Kelabah dan sebagainya. Sahibul Haul yang kita peringati hari ini ialah Al-Alim Al-Alamah Al-Adib Az-Zaki Al-Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Qatani. Jadi kalau kita hitung tahun lahir 1856, berartilah 164 tahun. Dia meninggalkan kita. Dihitung dari tahun 1908, iaitu tahun wafat, berartilah 112 tahun. Jadi tadi Qadir Ustaz Hasan ada sebut, adakah haul ini pernah dibuat? Sebenarnya 100 tahun memperingati haul Syekh Ahmad Qatani pernah diadakan di pusat sejarah di Jalan Tun Razak, itu bersama Khazanah Patani dan juga Persatuan Sejarah Kuala Lumpur. Jadi nama Syekh Ahmad Al-Qatani ialah Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zainal Abidin, ataupun singkatannya Muhammad Zain bin Datuk Panglima Kaya Syekh Haji Wan Mustafa. Ini untuk Benang Daya 1, bin Wan Muhammad bin Wan Muhammad Zainal Abidin, ataupun Fakih Wan Musa Al-Jamwi As-Senawi Al-Watani. Ini terjadi hilang dalam kajian Tuan Guru Syekh Muhammad Shaghir bin Muhammad Saleh Al-Lakihi bin Ali Al-Masyhur. Ini kalau nak disambung ni banyak macam-macam nama yang dikatakan Ali Al-Masyhur, Ali Nurul Alam, Said Ali Nurul Alam dan sebagainya, anak daripada Said Ibn Kubra. Itu banyak, cerita banyak. Nama sahih dan tahqiq
daripada Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri ditulis pada akhir kitab Hadikatul Azhar, iaitu Tuhfatul Ummah. Dan Tuhfatul Ummah ialah Ahmad bin Zainal Abidin bin Haji Wan Mustafa bin Wan Muhammad bin Muhammad Zainal Abidin Al-Fatani. Jadi sebelah ibu pula, nasabnya ialah Hajah Wanci. Hajah Wanci ini adik-beradik dengan Hajah Wan Aisyah, isteri Syekh Wali Kota Kelantan. Binti Wan Muhammad Saleh bin Wan Abdul Latif bin Datuk Pujuk Wan Cham, bergelar Raja Uthman bin Wan Muhammad Al-Fatani bin Syekh Safiuddin Al-Abbasi, dari keturunan Sayyidina Abbas. Dan dikatakan berasal daripada Aceh, dan apabila wafat digelar dengan Raja Tok Pakeh, Raja Tok Raja Pakeh. Kuburnya di Sungai Pandan. Jadi alhamdulillah, baik Pakeh makam Pakeh Wan Musa, makam Tok Pakeh, Syekh Safiuddin Al-Abbasi, dan juga makam Tok Penang Daya, saya dah ziarah makam tersebut. Jadi tuan-tuan nanti boleh buat ada rombongan pergi ziarah ke tempat ini. Kelahiran Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi kalau orang-orang besar, nama-nama para ulama tersyuhur, kelahiran beliau ini biasanya ada tanda, daripada awal dah ada tanda. Jadi begitu juga Syekh Ahmad Al-Fatani. Dikatakan bahawa 3 minggu sebelum kelahiran Syekh Ahmad Al-Fatani sudah ada tanda. Jadi ibunya bermimpi 3 malam Jumaat berturut-turut. Mimpinya apa? Bahawa dia melihat isi ubi bertimbun-timbun. Dengan serta-merta semuanya pecah berderai. Di mana sahaja tempat berderainya itu lalu tumbuh menjadi ubi yang baru pula. Oleh sebab mimpi tersebut oleh sebab mimpi berturut-turut 3 minggu, maka diminta tabir. Diminta untuk dijumpa pada para ulama bertaraf oleh Allah. Maka takdirnya bahawa anak jadi kandung itu akan membawa rahmat. Ahli ilmu yang berasal daripadanya akan berkembang lagi. Di mana saja murid yang pergi, maka dapat menyebarkan ilmu yang berasal daripadanya. Jadi kalau kita tengok, mungkin sedang kita bicara sekarang, berapa ramai orang yang sedang membaca kitab Syekh Ahmad Al-Fatani di seluruh Nusantara ini, atau mungkin di Mekah, di Madinah dan sebagainya. Jadi berarti para ulama walaupun dah tinggalkan kita beratus tahun, karamahnya kitab-kitab itu masih diajar sehingga ke hari ini. Syekh Ahmad Al-Fatani lahir pada 5 Sya'ban 1272 Hijrah bersamaan 10 April 1856. Diperanakkan Ahmad bin Muhammad bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani pada malam Jumaat waktu jendera budak. Apa kira waktu jendera budak, Ustaz? 5 hari bulan Sya'ban daripada tahun 1272, tahun bulan besar. Ini masa dulu dikira-kira macam tu. Tahun bulan besar pada bulan 5 daripadanya dengan istilah siang, pada hari ke-6 pada istilah Melayu, dan tempat beranaknya pada kampung Jambu, negeri Jerim daripada Patani, dan mansya'nya pada kampung Jambu itu, iaitu pada kampung Sena Janjal. Ataupun boleh baca kenapa jadi Sena Janjal, kerana ditanam pokok sena berbaris-baris, berjajar-jajar di sekeliling kampung tersebut. Pendidikan awal dan mengikut ayahnya ke Mekah. Ini saya gabungkan terus. Syekh Ahmad Al-Fatani daripada kecil lagi, sejak kecil lagi, dia tidak seperti anak-anak biasa. Dikatakan pada umur 2 tahun itu telah dilatih mengajar, menghafal pelbagai matan. 2 tahun dilatih. 4 tahun dibawa Syekh Ahmad Al-Fatani ini berhijrah mengikut ayah beliau, Syekh Wan Muhammad Zain, pergi ke Mekah. Jadi 4 tahun itu dah hafal banyak matan-matan pada ketika itu. Dan 6 tahun dikatakan telah menghafal Al-Quran. Dan 12 tahun Syekh Ahmad Al-Fatani telah mengajar orang yang lebih dewasa daripada dia ilmu nahwu saraf. Ilmu nahwu. Orang yang berpuluh-puluh tahun daripadanya telah belajar lama. Syekh Ahmad Al-Fatani mengajar. Jadi mengikut penulisan Syekh Wan Sogir bahawa dia kata kelakuan Imam Syafi'i telah ada pada beliau sejak kecil lagi. Seolah begitu. Dan juga mengikut keluarga di Mekah dengan keadaan Syekh Ahmad Al-Fatani yang begitu. Apabila ditanya, walaupun dia suka bersunyi-sunyi, tapi bila bertanya dapat jawab semuanya, maka dikatakan Syekh Ahmad Al-Fatani dalam keluarga besar di Mekah mengatakan Syekh Ahmad Al-Fatani telah mendapat ilmu laduni. Jadi ketika usia beliau 15 tahun telah menghasilkan karya berjudul Nazam Nurul Anam dalam bahasa Melayu, iaitu puisi yang terdiri dari 500 bait. Banyak tuan-tuan. Jadi akhirnya beliau telah meneruskan pengajian ke Baitul Muqaddis. Di Baitul Muqaddis beliau telah belajar ilmu kedoktoran, ilmu tabib,
Menurut riwayat Syekh Ahmad Al-Fatani lah, orang Melayu yang pertama sekali yang mahir ilmu tabib dan mendapat pendidikan khas di bidang itu yang berlainan dengan tabib-tabib tradisional di dunia Melayu. Jadi dia punya hasilnya, maka terhasillah sebuah kitab tib yang berjudul Taibul Ihsan fi Tibil Ihsan. Jadi kitab ini tuan-tuan telah ditranslasi oleh Dr. Muhammad Effendi bin Muhammad Safri, pensyarah UIA di Kuantan, dan kitab ini telah dibentangkan di persidangan kali ke-6 International Society of the History of for the History of Islamic Medicine ISIM di Bern, Turki, dan seperti Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi dikatakan Syekh Al-Fatani telah berazam sebelum berangkat ke Mesir. Dia kata sebelum dia meninggalkan Mekah, keluarlah kata-kata di hadapan orang tuanya dan juga di hadapan keluarga besar beliau tidak akan berpakaian lebih daripada selai. Jadi dikatakan masa balik daripada Mesir itu, pakaian itu selai, dicuci setiap hari 2 hari sekali, dan pakaian itu bertampal-tampal, masih lagi digunakan ketika balik. Dan dia kata tidak akan memakai serban yang berekor panjang sebelum menjadi seorang ulama besar yang mahir dalam berbagai bidang ini. Kepergian beliau ke Mesir pada ketika itu tidak menaiki apa kenderaan sekalipun, melainkan berenang melalui sungai Nil dengan menunjuk Al-Quran. Kehebatan ulama kita luar biasa, tuan-tuan. Menunjuk Al-Quran di kepala. Jadi semasa di Mesir, Syekh Ahmad Fatani tidak pernah mendapat kiriman wang daripada orang tuanya. Itu adalah kehendak Syekh Ahmad Al-Fatani sendiri. Kerana hidup di Mesir, beliau berdikari dan dengan jerih payah sendiri. Syekh Ahmad Fatani adalah orang yang dikatakan orang pertama yang berasal dari Asia Tenggara yang belajar di Mesir. Sesudah itu, setelah belajar di Mesir, kembali ke Mekah. Setelah banyak memperolehi pengetahuan di Mesir, sedangkan umurnya masih belum 30 tahun, maka kembali ke Mekah. Beliau mengajar di Mekah dan orang-orang di Mekah menggelar beliau Syekh Ahmad Az-Zaki Mesir. Guru-guru di Mekah dan Madinah. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri nanti, banyak saya tidak baca semua. Belum sampai 30 tahun umurnya, telah diakui sebagai seorang ulama besar yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, sekurang-kurangnya 47 jenis. 47 jenis, tuan-tuan. Ada yang dikatakan boleh membuat emas dari bahan baku, dicampur segala macam pun menjadi emas. Tapi takut menjadi tengah zaman, maka kita itu telah dibakar. Tetapi Syekh Ahmad Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani masih tetap kepada ilmu pengetahuan, dahagakan ilmu, ingin memperdarami ilmu. Tetapi para ulama yang tahu bahawa Syekh Ahmad Al-Fatani itu seorang yang banyak menguasai ilmu pengetahuan, jarang yang mahu mengajar. Jadi walaupun dalam usia muda ulama yang dah lebih daripada beliau, tak mahu mengajar, takut tersalah. Jadi antara guru-gurunya ialah Said Omar Al-Habsyi, Said Abu Bakar Syakmar, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah dan lain-lain. Dan juga termasuk Syekh Abdul Rahim Al-Kabuli yang belum belajar di Baitul Muqaddis. Guru-guru beliau di alam Melayu termasuk siapa dia? Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman, itu orang kanan Syekh Daud bin Abdullah Fatani. Syekh Daud bin Abdullah Fatani. Jadi segala manuskrip selepas wafat Syekh Daud Fatani, manuskrip diserahkan kepada Syekh Daud bin Abdul Rahman. Ada lagi satu, ini bukan Syekh Daud, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman. Ada satu lagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahim, itu tidak ikut berserta dengan Syekh Daud ke Fatani ketika perang, yang mana Syekh satu lagi kat sini, Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani lahir di Pulau Duyung. Syekh Daud Fatani telah hijrah sampai ke Pulau Duyung Terengganu ketika perang di Siam 1830 lebih, dan lahir Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani, pengarang kitab Fathul Badrin di Pulau Duyung, dan di bawah oleh Syekh Daud. Daudi di belakang itu dinisbahkan kepada Syekh Daud bin Abdullah Fatani yang membesarkannya. Jadi Syekh Abdul Qadir Abdul Rahim tinggal di Bukit Bayas, tidak pergi ikut. Dan Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman pun tanpa Kelantan. Ini cukup terkenal, kita tidak banyak. Gelaran dan pengiktirafan. Suatu umurnya 12 tahun, ulama Mekah menggelarnya Sibawih Shogir kerana kejayaan yang luar biasa yang saya cakap tadi, telah mengajar orang-orang yang lebih dewasa daripada beliau, iaitu ilmu nahwu. Sibawih ini adalah nama seorang tokoh nahwu yang sangat terkenal. Jadi kalau di alam Melayu ini, di Campak, di Pakani, di Kelantan dan sebagainya, di Kedah, orang memanggilnya
dengan gelaran Tuan Faridah. Dan kitab Faridah inilah yang paling banyak sekali diajar di seluruh pelosok Nusantara ini. Kalau tuan-tuan pergi sampai ke atau di Banjar pun, atau di Kalimantan Barat, saya pergi ke Pontianak, di Sambas, orang mengajar kitab Faridah, dan di situ boleh bercakap Melayu. Tidak seperti di Jawa. Jawa ini banyak terkenal dengan kitab Arab. Di kitab dia, kalau kita dari sini, kitab Melayu Jawi, tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa Melayu. Tapi di Jawa dipanggil kitab Pegon. Tulisan dia tulisan Arab, tapi bahasa dia bahasa Jawa. Kalau nak cerita, punya huraian panjang. Siapa yang buat kitab Pegon ni? Kita nak huraikan panjang. Jadi kalau di Jawa, dia terkenal kitab yang diajar di sana, ya saya cakap tadi, di tanah Jawa, di pesantren kebanyakannya, boleh dikatakan di seluruh pesantren di Jawa mengajar kitab Tafsir Naili Amani, iaitu kitab Nahu. Kitab Nahu, dan terkenal dengan nama Tuan Nawamil ataupun Kiai Nawamil. Jadi orang Jawa dia tak pandai nak sebut dengan betul, maka dipanggil Tuan Nawamil. Jadi Syekh Ahmad Patani ini bukan hanya diiktiraf, bukan hanya diiktiraf oleh para ulama Melayu kita, bukan diiktiraf oleh para ulama Arab, tetapi para sarjana-sarjana, para orientalis juga mengiktiraf beliau. Antaranya termasuk Prof. Sisnoh Hargonji. Apa bunyi ini? Saya pun tidak bunyikan yang tepat dia. Seorang orientalis, termasuk salah seorang pengkagum Syekh Ahmad Al-Fatani, sehingga dia menggelar Syekh Ahmad Al-Fatani sebagai A7 of Marine. Jadi tulisan Snob Hargonji dalam Mecca in the later part of 19th century itu telah disalin oleh ramai para orientalis yang lain. Maka diberi gelaran-gelaran yang berbagai-bagai. Sehingga akhirnya Syekh Ahmad Mustamam juga menterjemah buku William Arrow, The Origin of the Malay Nationalism, itu ke dalam bahasa Melayu berjudul Nasionalisme Melayu. Beliau menggelar Syekh Ahmad Al-Fatani sebagai seorang sarjana ulum. Perkenalan Syekh Ahmad Al-Fatani dengan Sultan Syarif Hussein Mekah. Jadi ketika Syekh Ahmad Al-Fatani pulang dari Mesir, Sultan Syarif Hussein telah mengadakan satu pertandingan pidato. Maka Syekh Ahmad Al-Fatani tidak terlepas daripada untuk menyertai pertandingan tersebut. Setelah melepasi berbagai ujian, akhirnya pertandingan untuk menentukan siapa yang tangkas membalas syair di atas sebuah papan tulis. Yang pertama mengubah syair ialah Syarif Hussein, iaitu Syarif Hussein Mekah sendiri, sebanyak 4 bait. Lalu disambung oleh seorang juri, hakim, dan setelah itu baru diikuti oleh peserta pertandingan menghubungkan syair-syair itu dengan bahasa yang pantas menurut balaghah. Dari satu ke satu syair yang lancar, namun terlambat orang menyambungnya setelah syair yang diubah oleh Syekh Ahmad Al-Fatani kerana terlalu tinggi tafsir ibaratnya bahasanya. Maka pada itulah diumumkan Syekh Ahmad Al-Fatani orang yang menang dalam pertandingan tersebut. Hebat. Jadi sehingga pada mulanya Syekh Ahmad Al-Fatani menang yang pertamanya, Raja Syarif Hussein Mekah tanya, ni siapa? Syekh Ahmad Al-Fatani. Oh, patut dia cerdik. Nisbah Fatani itu cerdik. Tak, ini adalah seorang ulama di Nusantara. Maka tidak puas hati, maka dilawan pertandingan yang seterusnya tadi sehingga menang lagi sekali. Maka perkenalan itulah yang membawakan Syekh Ahmad Al-Fatani ini akhirnya nak dikawinkan dengan anak beliau, anak Sultan Syarif Mekah. Tetapi Syekh Ahmad Al-Fatani menolak. Dia kata mana mungkin anak tukang jahit, mak dia tukang jahit, duduk di istana. Jadi makin tidak. Jadi para ulama ni banyak dia punya hitungan-hitungan dia. Bukan dia nak mudah, semudah itu saja. Karya. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani dikatakan telah menghasilkan lebih daripada 120 karya. Terdiri dari walaupun umur dia 53 tahun je tuan. 53 je. Syekh Ahmad Al-Fatani 100 tahun lebih. Berbagai riwayat yang dapat disepakati oleh pengkaji. Ada yang mengatakan umur dia 129 tahun, ada yang mengatakan 160 tahun dan berbagai-bagai. Tidak dapat disepakati berbagai-bagai versi kalau kita tengok dalam penyelidikan. Tapi Syekh Ahmad Al-Fatani umur 53 tahun, 1856, wafat 1908, 53. Dia telah menghasilkan 3 bentuk tulisan, iaitu tulisan dalam bahasa Arab, kitab dalam bahasa Melayu, dan juga kitab yang telah ditasheh, iaitu karya-karya beliau merangkumi pelbagai bidang ilmu, termasuk ilmu fiqh, akidah, tasawuf, nahwu, saraf, sejarah, siasat, falak, Al-Quran, hadis, tajwid dan banyak lagi. Antara kitab Arab yang dikarang ialah kitab Juman At-Tauhid, Ar-Risalah Al-Fataniyah, Al-Fatawa Al-Fataniyah dan banyak lagi. Termasuk kitab bahasa Melayu
iaitu Nazam Nurul Anam, Sa'adatul Mutanabih, Badrul Tamam, Hadikatul Azhar, Bahjatul Muqtadin, dan tuan-tuan boleh baca sendiri yang selain daripadanya. Yang di tafsir ini, Syekh Ahmad Madani orang yang memperkenalkan istilah tafsir. Setiap kitab masa zaman transisi daripada penyalinan kitab masuk kepada pencetakan, maka Syekh Ahmad Madani berfikir bagaimana supaya kitab ini dapat diperbanyakkan melalui pencetakan. Maka kitab-kitab yang terdahulu, Syekh Dr. Fatani, Syekh Asad Fajar, Syekh Rustam Palimang ini ditafsir, diberi kata-kata pengantar seolah-olah disahkan, diakui, barulah kitab itu diedarkan. Nah, itu istilah tafsir adalah daripada Syekh Ahmad Fatani yang dikenalkan pada awal. Kitab-kitab yang tafsir antaranya kitab Arab ialah I'adut Talibin dan juga Al-Jurmiyah. Dan kitab-kitab yang lain yang terlalu banyak sudah disebut, termasuk tafsir Baidawi. Di luar sana ada tafsir yang mula-mula sekali di alam Melayu yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Al-Basuri. Dan masa makam dia, masa kena tsunami itu makam dikatakan tidak terkesan, yang begitu banyak sekali. Syekh Abdul Rauf Al-Basuri akhirnya tidak dapat menyelesaikan, diteruskan oleh muridnya itu Bapak Daud Abu Rumi. Dan seterusnya kitab Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim ini karangan Syekh Nuruddin Ar-Ramiri, kitab Melayu yang antara awal bab fiqh. Jadi selepas itulah baru timbul kitab Syekh Arsad Al-Bajari, Sabila Muqtadin dan sebagainya. Syarah Hikam, Adurun Nabi, Sidatul Salikin, Urmas Khair dan banyak lagi. Kitab ini diberi kata-kata pengantar murid-murid beliau. Jadi murid beliau Syekh Ahmad Fatani ini adalah seorang tokoh yang mana beliau adalah guru kepada murid-murid para ulama di seluruh Nusantara pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Jadi murid-muridnya di seluruh, bukan hanya dalam orang-orang bahasa Melayu kita di Nusantara, tetapi termasuk dari orang Arab. Orang Arab, termasuk murid-murid dari petani daripada Malaysia, Indonesia. Kalau kita tengok yang berasal dari petani, antaranya termasuk Syekh Abdullah bin Qasim Senggora, termasuk Syekh Muhammad Idris, Syekh Muhammad bin Idris Al-Fatani Tok Bermen, Syekh Muhammad Husin Abdul Latif Tok Kelabak, dan banyak lagi, ramai lagi yang berasal dari Indonesia, termasuk Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang mendirikan Perti di Sumatera Barat, termasuk Syekh Jamil Jaho, Syekh Hasan Masum, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang di Malaysia diteruskan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Pak Izzuddin. Mudah-mudahan dapat diteruskan kesinambungan Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga Malaysia untuk meneruskan kerja-kerja dakwah untuk mengangkat martabat agama. Jadi murid dia di Malaysia ni ramai tuan-tuan. Boleh katakan setiap negeri, bukan hanya sekadar para ulama, para sultan juga termasuk murid-murid dia. Kalau kita ambil daripada Johor misalnya, Haji Abu Bakar Ali Muar, Sepadan Banten. Haji Abu Bakar Ali Muar ni siapa tuan-tuan? Murid Syekh Ahmad Fatani. Yang mana Haji Abu Bakar Ali Muar ini murid dia ialah Haji Muhammad Yassin. Saya bukan nak mencampuri politik Saya tidak mencampuri politik. Ini kita baca perkembangan semasa. Haji Muhammad Yassin ni siapa? Ayah kepada Muhyiddin Yassin. Jadi mudah-mudahan pada 29 hari bulan ini diangkat orang-orang Melayu, bangsa kita, agama kita, para sultan, mudah-mudahan dapat diangkat, dimartabatkan. Amin, insya-Allah. Jadi termasuk murid-muridnya di Melaka, Syekh Abdul Latif Tabi, Khair dan Nur Muhammad, termasuk Sultan Sulaiman di Selangor, dan juga Tengku Mahmud Zudi. Walaupun daripada petani, Tengku Mahmud Zudi telah terjadi persisihan masa peralihan Bani Saud dengan Syarikat Muslim Mekah, hijrah pergi ke Jambi. Sultan Sulaiman tahu bahawa keturunan Raja Petani, ayahnya telah dibunuh di Bangkok, kepalanya tradisi orang petani bawa kepala di Bangkok dan badan ditinggalkan. Tengku Mahmud Zudi ini, Sultan Sulaiman telah mengadap Tengku Mahmud Zudi, bawa pergi ke Selangor. Jadi begitu tuan-tuan, para ulama dulu dan umarah mereka ke sana. Ini yang perlu kita, kalau boleh kita buat haul ni, kita teruskan siri ini berjalan terus. Ulama dan umarah supaya mereka itu bersatu untuk kepentingan umat semua sekali. Tak ada kepentingan untuk tak bermacam-macam segala macam. Saya tidak mau mencampuri urusan itu. Jadi termasuk juga di Perak, termasuk juga di Kedah, di Perak termasuk siapa? Wan Muhammad, Wan Husin. Makam dia di belakang Masjid Iskandariah, Masjid Ubudiah, Masjid Ubudiah. Termasuk Sultan Iskandar Shah yang mengarang kitab
Risalah Iskandar. Sultan Abdul Hamid Halim Shah bersama Pak Wan Sulaiman Rasidik, Wan Hussein Wan Hussein Kedah di Kelantan sampai dia Sultan Mansur mengantar surat minta supaya hari pertabalan supaya hadir, siapa kata dia dapat hadir, maka dibagikan satu syair. Syair itu syair itu ada di luar, tuan-tuan boleh baca sendiri. Termasuk Datuk Paduka Ni Mahmud. Datuk Paduka Ni Mahmud ni satu tuan-tuan diajar oleh Syekh Muhammad Fatani itu khusus bagian politik. Syekh Muhammad Fatani mengajar main jatuh, mengajar buka gelanggang di Jabal Suwaidan. Jadi hebat para ulama dulu, bukan hanya dia mementingkan mengajar ilmu-ilmu ini, tetapi dia mengajar tentang sejarah, dia mengajar tentang persilatan ataupun pertahanan diri dan sebagainya. Adalah untuk apa? Untuk mendidik anak bangsa daripada ketika dijajah oleh penjajah, untuk lepaskan daripada cengkaman kota. Nah, kalau kita nak cerita satu-satu panjang. Keluarga dan zuriat. Dah azan belum? Keluarga dan zuriat. Syekh Ahmad Al-Fatani mengalami 2 kali kahwin. Kahwin pertama dengan Wan Kalsum binti Haji Wan Ismail, berasal dari Gresik, Fatani. Kahwin yang kedua dengan Hajah Wan Saudah binti Syekh Wan Abdullah, anak saudara kepada Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani. Perkahwinan beliau dengan Hajah Wan Kasum, iaitu Hajah Wan Kasum ini wafat di Mekah pada 17 Rabiul Awal 1318 Hijrah, dan perkahwinan beliau mendapat 2 orang anak, iaitu yang pertama ialah Qadi Haji Ismail Jamal. Kalau ni makam dia, saya cuba cari di belakang, dikatakan di belakang Masjid Ialah, tapi saya cari tak jumpa. Tapi dalam penulisan Al-Mahmud Sultan Sogel ditulis di situ. Syekh Haji Wan Ismail lah meneruskan kesinambungan kerja Syekh Muhammad Fatani, sementara dikatakan wafat Syekh Muhammad Fatani, esoknya Syekh Muhammad Fatani, Qadi Haji Wan Ismail Jamal ini telah menghubungi kawan sahabat-sahabat ayah beliau yang telah membantu dalam perjuangan mencetak. Jadi pencetakan ini tidak boleh diputuskan, terus berjalan. Begitu juga Syekh Wan Sogel, semasa sakit beliau, saya ingat lagi, seorang membuat pameran seperti yang ada di luar ini di Al-Jendrani. Seorang lagi ketiga itu pembentangan peta kerja berada di Bukit Jom, tempat Habib Suhaimi. Jadi dalam keadaan sakit dia kata teruskan perjuangan, jangan dihentikan. Saya biarkan kata saya. Nampak? Jadi itu orang-orang yang berjuang ni, bagi dia masa itu adalah sangat bahagia. Teruskan perjuangan, tidak harus dijalankan. Jadi seterusnya anak yang kedua Hajah Wan Fatimah, wafat di Bangkok. Beliau ini kahwin dengan anak Syekh Abdul Latif. Anak Syekh Abdul Latif iaitu Haji Wan Muhammad Nur bin Syekh Wan Abdul Latif. Syekh Abdul Latif inilah yang telah berhijrah pergi ke Bangkok di kampung Taif. Di sana ada satu kampung Taif yang wafat di sana. Dan pada ketika itu ramai para ulama ini dibunuh dan ramai telah ditawan bawa ke Bangkok. Jadi siapa yang berdakwah di sana? Maka Syekh Abdul Latif, anak kepada Tok Benang Daya I, telah bertanggungjawab pergi ke Bangkok untuk berdakwah di sana. Akhirnya wafat di sana. Perkahwinan beliau dengan Hajah Wan Siti Saudah binti Syekh Wan Abdullah Al-Fatani memperolehi anak 4 orang, iaitu Hajah Wan Zainab, Wan Nafisah, Wan Muhammad Saleh, Wan Muhammad Nur. Yang meninggalkan zuriat ialah Hajah Wan Zainab binti Syekh Ahmad Al-Fatani, iaitu ibu kepada Syekh Wan Muhammad Saleh. Jadi Hajah Wan Zainab ni alim tuan-tuan. 14 tahun duduk bersama Syekh Ahmad Al-Fatani. Selepas itu Hajah Wan Saudah ni duduk di rumah Syekh Muhammad bin Ismail Daudi Al-Fatani 7 tahun. Jadi ini keturunan Riau, tapi asalnya Fatani juga. Keturunan Riau. Jadi saya baru pergi Pulau Penyengat, Riau. Kalau kita pergi dari sini pergi ke Johor, Setulang Laut, tembak ke Bintan, Pulau Bintan, Tanjung Pinang, dan kita pergi ke naik pongpong dalam 15 minit hingga 20 minit pergi ke Pulau Penyengat. Di situ ada makam Raja Haji Said Fisabilillah, makam Raja Ali Haji Kurinam 12, makam Syekh Abdul Wahab Siantan, dan juga makam Hajah Wan Saudah, isteri Syekh Muhammad Fatani. Saya baru pergi sebulan yang lepas, kali yang ketiga. Nanti boleh buat ziarah bersama Al-Fadhil Ustaz Faiz dan juga Al-Fadhil Ustaz Hasan, insya-Allah. Kita buat ziarah bersama jemaah, pergi ke makam-makam, pergi ke Petani, pergi ke Riau, pergi ke Banjar, pergi ke Aceh. Ini satu perkara yang supaya kita mencintai para ulama yang dulu telah berjuang begitu susah, penat jerit. Nak pergi, kalau dulu nak pergi ke Mekah ni naik perahu, kapal layar. Kalau tak ada angin tuan-tuan macam mana? Kalau makanan habis macam mana? Jadi kalau ada angin maka ikut angin, tak ada angin ikut angin.
Tapi begitu hebat para ulama mujahadah beliau dalam perjalanan terus. Tetapi para ulama ini benda yang sedikit dia jadi banyak, cepat jadi lambat jadi cepat. Nah, jadi dan apa termasuk mengamalkan selawat dan sebagainya. Ya. Penanganan keluarga Syekh Ahmad Patani dalam menangani manuskrip. Manuskrip. Kalau kita sebut tentang penanganan manuskrip ini, kalau nak sebut daripada awal banyak, termasuk Said Ibrahim Al-Hadrami, Asmoro Asmakani, termasuk Syekh Fakih Wan Musa tadi, termasuk Syekh Wan Sedi. Kerana keturunan mereka ini berkahwin. Macam mana pertemuan lalu Syekh Ahmad dengan Syekh Daud Patani? Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa, bin Wan Muhammad bin Fakih Wan Musa bin Muhammad Salih Al-Laki. Syekh Muhammad Salih Al-Laki ini adik-beradik kepada Wan Husain, Syekh Wan Husain Teluk Manau, dan juga adik-beradik kepada Syekh Wan Sedi. Wan Sedi inilah jalur Syekh Daud Patani. Syekh Daud bin Allah bin Idris bin Sedi. Maka Sedi, Syekh Wan Sedi dan juga Syekh Muhammad Salih ini bertemu di atas. Anak kepada yang dikatakan Ali Al-Masyhur ataupun Said Ali Nur Alam dan sebagainya. Anak kepada Said Jamaludin Husain Kubro. Itu dalam pendidikan Syekh Wan Sogir tidak bercakap takut menjadi fitnah, tetapi dah tulis dalam penulisan, tuan-tuan boleh baca dalam buku di luar pendidikan itu. InsyaAllah saya dah cuba keluarkan untuk mendapatkan segambaran dalam bentuk catat. Apabila kita sebut tentang penanganan manuskrip, dia tidak boleh terlepas daripada 3 nama. Setelah daripada jalur Syekh Daud ini, daripada Syekh Daud Patani, Syekh Ahmad Patani dan juga Syekh Wan Muhammad Sogir Ar-Riyawi Al-Patani. Kenapa Ar-Riyawi Al-Patani? Mak ada tadi, Haji Wan Zainab duduk di Riau, maka Ar-Riyawi. Dan juga ibunya adalah keturunan daripada Patani, maka Ar-Riyawi Al-Patani. Tapi kalau nak ada makna yang tersurat dan tersirat pun ada, itu kita cerita kemudian. Jadi dikatakan Syekh Daud Patani, selepas Syekh Daud Patani muncul Syekh Ahmad Patani 100 tahun. Daripada Syekh Daud muncul Syekh Ahmad 100 tahun. Daripada Syekh Ahmad Patani kepada Syekh Wan Sogir 100 tahun. Walaupun ada anak dia Haji Qadi Haji Ismail Jamu, tetapi tidak dapat menjalankan sebagaimana perjuangan kerja besar yang mana organisasi yang dibuat oleh Syekh Daud Patani disambung oleh Syekh Ahmad Patani dan juga Syekh Wan Sogir. Kerana kalau kita tengok tuan-tuan, logo ni saja, Khazanah Pataniah ni tuan-tuan, 140 tahun daripada zaman Syekh Ahmad Patani ni. Jadi keunikan, satu keunikan kerja yang berkesinambungan daripada Syekh Daud kepada Syekh Ahmad. Dihitung 100 tahun itu, walaupun zaman dakwah telah bermula, tetapi zaman kemuncaan adalah penulisan. Yang dikatakan Syekh Daud Patani menulis yang pertama pada tahun 1779 syarah kitab Ikam Ulumul Muslihat. Syekh Ahmad Patani muncul dengan kitab tadi itu Nazam Nurul Anam pada tahun 1871. Maka Syekh Wan Sogir telah menulis sejarah ringkas Al-Alim Al-Alamah Az-Zaki Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani yang diterbitkan oleh Patani Press pada tahun 1991. Jadi kalau kesinambungan cerita ni, sebenarnya cerita ni besar. Satu cerita yang besar. Ada kerja-kerja yang dakwah yang kita buat ni, tak ada yang dibuat pada orang lain. Tidak sama. Ini kita bukan menjaga. Kalau kita tak hidupkan ni, maka benda ini akan pupus, akan hilang. Kerana Syekh Ahmad Patani berpesan, walau apa terjadi sekalipun, kerja ni taklah diteruskan. Ini kita buat. Kita laksanakan. Kita tidak mementingkan tentang perniagaan. Kita lebih mementingkan tentang dakwah supaya dapat disebarkan. Bukan untuk kita berbalas sesama antara kita. Jasa dan sumbangan Syekh Ahmad Al-Patani. Apa dia jasa sumbangan Syekh Ahmad Al-Patani? Antara yang satu, Syekh Ahmad Al-Patani, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Patani dikatakan menguasai bidang 747 bidang ilmu, adalah tokoh besar pelopor dunia Melayu yang sangat besar pengaruhnya, bukan hanya di dunia Melayu saja, tetapi termasuk di kerajaan Turki Utsmaniyah Mekah dan Mesir. Bila Syekh Ahmad Patani kenal dengan Turki Utsmaniyah ketika persidangan antarabangsa, Syekh Ahmad Patani membawa seluruh kitab-kitab yang telah ditafsir, termasuk Kitab Tadi, Huruf Masail, dipersembahkan kepada Sultan Hamid Han Asani tentang fikrah beliau tentang tafsir kitab ini untuk dicetak. Maka perakhiran transisi tadi itu menjadi kitab dicetakkan telah berlaku. Maka Sultan Abdul Hamid Han Asani telah memberikan pembiayaan permodalan setiap satu judul sebanyak 10,000 naskah untuk dicetak dalam 3 bahasa. Kitab bahasa Arab, kitab bahasa Melayu, kitab Melayu kita ni, alur Melayu kita, dan juga kitab bahasa Turki. Hebat itu pikiran Syekh Ahmad Patani. Dapat sehingga pencetakan itu dibawa ke Mekah, dan akhirnya Syekh Ahmad Patani menghadirkan perkadiran dalam bahagian pencetakan, termasuk di Kelantan Syekh Daud Khatib, termasuk di Tok Kelabah, termasuk di Syekh Abdul Mubin di
berserah paham, makam dia ada di berserah. Itu murid Syekh Muhammad Tani. Anak dia masih ada lagi. Saya ingat umur dalam 80 lebih. Saya sempat jumpa 3 kali. Pemikir pertama supaya kita Melayu ditangani oleh pemerintah Turki supaya dicetak dan disebarkan dalam jumlah yang banyak yang saya cerita tadi. Pemikir pertama sejak kita Islam, kita Melayu Jawi sebelum disebar mestilah terlebih dahulu penggunaan istilah ditasdih, seolah disahkan, diberikan kata pengantar tadi berupa syair yang indah dan sebagainya. Kepada pengarang tersebut. Kita karangan ulama terdahulu seperti karangan Syekh Daud Petani, Syekh Arsad Banjar, Syekh Rustam Palembang, Syekh Nawawi Banten dan banyak lagi kita si mampu termasuk dicetak. Dan usaha kita ini sekarang ni alhamdulillah lebih daripada 150 judul kita yang ada sekarang ini hasil daripada manuskrip pengumpulan daripada Syekh Muhammad Tuan Guru Syekh Muhammad Sohir, koleksi-koleksi juga tuan-tuan boleh lihat di luar sana. Yang keempat, kepercayaan ulama Mekah untuk menyelesaikan pertikaian khilafiyah yang terjadi antara Syekh Yusuf Nabhani di Beirut dengan Syekh Muhammad Abdul. Jadi Syekh Ahmad Tani ini dihormati kawan dan lawan yang tidak setuju dengan aliran itu dihormati, menghormati Syekh Ahmad Tani sehingga pertikaian khilafiyah itu tak dapat dapat disebarluaskan. Maka pada ketiga itu kalau tidak diselesaikan maka terjadi bermacam-macam fahaman ataupun merugikan umat Islam disebabkan pertikaian khilafiyah tersebut. Menubuhkan satu pertubuhan yang dinamakan Jamiah Fataniyah 1873 bertujuan untuk membebaskan alam Melayu daripada cengkaman penjajah. Ini yang saya cakap tadi, kehadiran beliau termasuk percetakan, termasuk politik, termasuk berbagai-bagai. Jadi apabila Syekh Muhammad tadi wafat 1908, murid-murid ini bertebaran balik ke seluruh Nusantara, di Malaysia, di Patani, di seluruhnya, termasuk di Indonesia, menyebarkan fikrah Syekh Ahmad Al-Fatani, membuka pondok dan sebagainya. Ini kehebatan Syekh Ahmad Al-Fatani antara ini. Seterusnya kewafatan. Syekh Ahmad Al-Fatani wafat di Mina ketika mengerjakan haji sunatnya yang kesekian kalinya pada malam 11 Zulhijjah 1325 Hijrah bersama 14 Januari 1908 dalam usia 53 tahun. Jenazahnya dibawa ke Mekah, dikebumikan di pertubuhan Ma'la di bawah kaki Siti Khadijah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, tanpa ada antara dengan kubur lainnya. Hebat tuan-tuan. Ini kalau nak ada cerita dia kenapa dimakamkan di situ. Dan sebenarnya para ulama Melayu kita banyak yang dikirap dimakamkan di Pulau Ma'la dekat dengan sudah Khadijah, masuk pada masuk pada sebelum wafat dalam keadaan tiada sedar diri, inilah yang dikatakan panak billah dan baqaq billah menurut istilah sufi. Namun sedar kembali dan terus mengucap kalimat la ilaha illallah. Setelah itu ternyata nyawanya telah tiada lagi. Inilah yang dinamakan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Orang tua beliau seorang ulama yaitu Syekh Muhammad Zain bin Haji Wan Mustafa Al-Fatani wafat seminggu setelah itu, tepatnya 18 Zulhijjah 1325 Hijrah bersama 21 Januari 1908. Penutup, tuan-tuan, sini saya baca terus. Moga Allah mencucuri maghfirahnya kepada seorang ulama tersyuhur yang telah meninggalkan kita 115 tahun yang lampau, yaitu Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani. Akhirnya saya menutup manakib ini dengan memetik kalimat tuan guru saya Syekhuna Syekh Wan Muhammad Syekh Wan Abdullah Ar-Riyawi Al-Fatani. Dia kata apa? Tokoh ulama Islam atau Uhrawi adalah meresap ke lubuk hati, menyelinap mesra ke sekujur roh para pecintanya sepanjang zaman. Apatah lagi jika ulama itu menghasilkan karya-karya tulisan yang besar. Saya berpendapat bahawa kepelbagaian aktiviti ulama seperti mendirikan tempat pendidikan, dakwah, penulisan, penerbitan, pentadbiran dan lain-lainnya tidak bercanggah dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, perlu dihidupkan oleh setiap generasi yang datang sesudah mereka. Jadi marilah sama-sama kita doakan agar keturunan dan zuriat Syekh Ahmad Al-Fatani mendapat keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Usaha murni Hasanah Fataniyah yang diasaskan oleh cucu warisnya Syekh Wan Muhammad Sohir bin Abdullah Ar-Riyawi Al-Fatani dapat diteruskan kesinambungannya oleh cicit-cicit warisnya hingga ke hari ini dan seterusnya, khususnya di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Autad bin Syekh Wan Muhammad Sohir. Dengan doa dipermudahkan segala urusan kebaikan dan diangkat akan darjat. Moga kita semua yang hadir diampunkan dosa dan berada dalam pandangan rahmat dan kasih sayang Allah, agar roh dan jasad kita beserta para malaikat dan sentiasa dibimbing oleh kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat supaya ilmu ini dia berterusan,
sesuai dengan para ulama yang mendoakan cicit dia menjadi alim. Kalau kita tengok Al-Banjari merata, tuan-tuan, Al-Banjari ini bukan ada di Banjar saja, di Jambi, Syekh Abdul Rahman Siddiq, di Kedah, Tuan Hussein Kedah. Kalau tuan-tuan pergi ke Pontianak, di Kalimantan Barat, di Mempawah, ramai para ulama yang Banjar yang wafat di sana. Termasuk Tok Benang Daya Satu, Siwa Mustafa telah mendoakan ketika dikatakan mendapat Lailatul Qadar pada malam 27 Ramadan. Apa dia doa dia? Dia minta mohon supaya anak beliau, iaitu siapa? 4 orang ini menjadi alim ulama. Siapa dia? Syekh Muhammad Zain. Muhammad Zain ni ayah kepada Syekh Ahmad Petani. Juga siapa? Syekh Wan Abdul Qadir, ayah kepada Pak Juhim dan Pak Daeng. Dan juga siapa? Syekh Abdul Latif yang saya cakap tadi, hijrah pergi ke Bangkok. Dan juga Syekh Abdul Qadir, Pak Cuban Daud yang wafat di Mekah. Jadi ternyata doa itu makbul dan 4 anak beliau ini menjadi alim ulama. Dan dia mohon lagi, mudah-mudahan salah satu daripada jarum itu menjadi ulama sampai yaumul kiamat. Jadi saya rasa, insya-Allah, saya yakin ini zuriat ini tidak akan terputus sehingga ilmu ini berkesinambungan sebagaimana ilmu mimpi tadi itu, ubi yang berderai, dan ilmu itu akan bercambah sampai yaumul kiamat, insya-Allah. Jadi saya rasa saya tutup akhir sekali. Sebelum tu saya nak bacakan satu kalimat Syekh Ahmad Petani yang mungkin kita tidak akan mampu membuatnya, melaksanakannya, kerana kita sebagai orang awam dengan seorang ulama ibarat langit dan bumi, ibarat siang dan malam. Apa kata dia? Agama Islam itu utama dan pertama. Urusan dunia sambil-sambil saja. Sesiapa yang mendahului urusan dunianya dan Islam agamanya, maka ia telah khianat pada agamanya. Saya rasa sekian saja. Saya mohon ampun dan maaf jika tersalah tersilap, mengambil masa yang agak panjang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala al-habib Muhammad huwa khairu musamma fil anam Muhammada. Ya Rabbi salli ala al-habib Muhammad man kana juhjahul khalaiq sayyida. Ya Rabbi salli ala al-habib Muhammad على النبيين الكرام وأمجدا. يا رب صل على الحبيب محمد من كان أفضلهم وأفخر وأسعدا. يا رب صل على الحبيب محمد أهدى الهداة من الضلال والاعتداء. يا رب صل على الحبيب محمد ما بالجمال والكمال غير ارتدى. يا رب صل على الحبيب محمد من كان بالدين المتين مشيدا. يا رب صل على الحبيب محمد وهو المشفع أولا فينا غدا. Wajib mengucapkan ribuan terima kasih Fadilatul Ustaz Abdul Halim Muhammad daripada Khazanah Fataniyah di atas bacaan manaqib Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fatani radhiyallahu taala anhu sebentar tadi. Dan tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan dan tausiah daripada yang tidak asing lagi. Kita sudah jumpa di kaca TV, dalam radio, di media sosial. Masya Allah, Fadilatul Ustaz Ahmad Hafizuddin Idrus, ataupun dulu dikenal sebagai Kiu Faiz, dan beliau juga adalah antara pengasas Nahdlatul Ulama Malaysia yang sangat aktif memperjuangkan beberapa fikrah yang Masya Allah Tabarakallah dapat membantu kita dalam merealisasikan lagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya di bumi Malaysia ini. Jadi tuan-tuan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beri masa dalam lebih kurang dalam 40 minit macam itulah mudah-mudahan ya, untuk kita dengar apa-apa mutiara
yang boleh kita ambil sempena dengan majlis haul Syekh Wan Ahmad Al-Fatani pada malam yang berbahagia ini. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Kami ceritakan kepada engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa cerita rasul-rasul yang dahulu, gambaran yang boleh menetapkan jiwa engkau dalam memperjuangkan risalah Islam. Dan datanglah pada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada cerita-cerita tersebut oleh kebenaran dan peringatan serta peringatan kepada orang yang beriman. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Hasan Abdul Wahab selaku Ketua Majlis Ta'lim Darul Hasan, dan Al-Fadhil Ayah Ustaz Abdul Halim pernah mari ke pondok saya dah dulu. Oh, bang Hasan daripada Khazanah Fataniyah, dan para alim ulama, para asatizah dan ahli keluarga, kalau ada keluarga Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Yang saya tahunya ialah Tuan Guru Wan Muhammad Autan. Beliau ni sempat sekali di Pondok Pasir Tumbuk dulu dan selalu bertemu di tempat pengajian almarhum guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh. Dan beliau memang seorang yang sangat alim, cerdas, dan seolah-olah kalau mengajar itu seperti kita-kita tu di dalam dada dia. Itu kiranya Syekh Ahmad ni ciciknya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Artinya memang benar doa daripada Datuk Syekh Wan Ahmad pada malam Qadar, Lailatul Qadar tu mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pada malam ni kalau kira cukup dah lah manakib, tapi kenapakah kita ni buat majlis haul di Malaysia ni kurang hidup sikit. Haul, baca manakib, buat majlis haul ini agak kurang. Sedangkan inilah amaliyah alim ulama ahli sunnah wal jamaah kita dulu, membaca manaqib di dalam majlis haul ini, sebagaimana ayat yang saya baca tadi, akan mendatangkan kebenaran dan peringatan serta semangat kepada kita orang beriman. Ini kalau ada pelajar-pelajar pondok mendengar manaqib Syekh Ahmad, agak-agak macam mana jiwa dia? Dia nak berusaha seperti ulama-ulama dulu. Sebab tu kalau di pondok saya tu, di musalla pondok itu penuh gambar ulama. Itu supaya jiwa-jiwa pelajar-pelajar pondok saya itu melihat kepada wajah-wajah ulama, mereka bangkit semangat untuk menyambung perjuangan ulama-ulama dulu. Yang apa? Menghafal matan sehingga boleh membaca kitab kuning yang tanpa baris kalau Arabnya, dan Jawinya sekali. Untuk kita orang masjid, orang awam, orang kampung, penting juga kitab Jawi. Ini satu amaliyah yang sepatutnya kita hidupkan kembali dan kita pertahankan. Kalau di Indonesia ini sangat hidup. Kerana apa? Kerana adanya Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Yang sebenarnya saya itu bukan pengasas, bukan. Itu mungkin Ustaz Hasan secara bermudah-mudah kata, mencari tasamu kata saya pengasas, tidak.
Sebenarnya Syekh Wan Ahmad ni mengkaderkan bagi saya dua tokoh di Nusantara yang sangat berjasa dengan berdirinya dua negara bangsa, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang asal di Indonesia, 1000 berapa tahun berdirinya Nahdlatul Ulama itu, 1926 kalau tak silap, pada 31 Januari 1926 Masehi berdirinya Nahdlatul Ulama di Indonesia. Sebenarnya ada seorang lagi tokoh daripada tanah Melayu yang sekarang ini kita menghidupkan kembali, yaitu beliau juga anak murid kepada Syekh Wan Ahmad. Tetapi mungkin dalam ini banyak sangat anak murid dia tak sempat dimasuk, dan di dalam kebanyakan buku-buku, termasuk buku yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, mencatut nama guru-guru bagi Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Antara guru beliau ialah Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki radhiyallahu ta'ala. Jadi dua tokoh ulama ini sebenarnya berjasa besar dengan kemerdekaan negaranya masing-masing dan menanam sifat nasionalisme, kebangsaan, memperjuangkan nasib bangsa dan negara kepada anak bangsa masing-masing. Kalau Indonesia merdeka 17 Ogos, kemudiannya dijajah kembali oleh Belanda, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka Bung Karno menghantar Panglima Sudirman. Di Indonesia Sudirman itu Panglima, kita penyanyi. Itu beza sikit. Mengadap Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk bertanyakan tentang fatwa jihad. Apakah termasuk daripada jihad fisabilillah kalau menentang penjajah? Bukan kerana Islam, bukan kerana agama, tapi kerana tanah air semata-mata. Maka keluarlah pada 22 Oktober resolusi jihad Nahdlatul Ulama, yakni menghukumkan wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf yang berada dalam jarak masafatul qasri untuk keluar melawan penjajah Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Dan kita Malaysia juga, kemerdekaan kita tidak boleh lari daripada jasa ulama. Tak boleh lari daripada jasa ulama, irsyadul ulama, tak boleh lari. Dan ini menunjukkan benar perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa bid-dini wala dina illa bil jama'ati wala jama'ata illa bil riyasati wala riyasata illa bil ilmi wala ilma illa bil ulama. Artinya la hurriyata illa bil ulama, tidak ada kemerdekaan melainkan dengan ulama. Terbukti, yaitu yang berjasa besar memberi irsyad, petunjuk kepada Tunku Abdul Rahman. Ini saya reka-rekahan supaya pergi ke London untuk berbincang bagaimanakah kemerdekaan tanah Melaya. Itu ialah daripada Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim. Dan sejarah menunjukkan bahawasanya dahulu pada tanggal 4 Januari 1953 di tanah Melayu ini pernah berdirinya satu badan ulama kaum tua yang dinamakan dengan Nahdlatul Ulama Malaya. Ini artinya bukan daripada Indonesia kita. Nahdlatul Ulama Malaya itu dulu diringkas menjadi Naam. Maka sebab itu dalam logo ni Naam. Logo ni kita ambil keizinan daripada pengurusan Nahdlatul Ulama di Indonesia untuk memakai logo tersebut. Kerana logo ni diciptakan oleh Kiai Ridwan Abdullah dengan istikharah, dengan berkuasanya, sehingga ditunjukkan oleh Allah bagaimana petunjuknya logo yang hendak dibuat. Itulah ulama dahulu, bukan macam kita sekarang.
Nah, jom buat lagu. Jom buat itu tidak. Mereka penuh dengan istikharah, penuh dengan memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana untuk keberkatan tersebut, kami ke PBNU meminta izin supaya dapat digunakan logo tersebut, tetapi digunakan Naam di bawah kerana asal sudah ada dahulu nama Nahdlatul Ulama Melayu yang didirikan oleh Syekh Abdullah Fahim bersama dengan ulama kaum tua ketika itu. Fakta sejarah ini ada dengan saya, dan saya mendapat tulisan tersebut dengan harga RM600 di Johor. Mimpi ya, tapi kerana ada fakta dalam tu, saya ke Johor mencari fakta tersebut dan membayarnya dengan, walaupun kita kata mimpi, itu pun dah nak hancur lah. Nah, tapi tetap saya bayarkan, itu ialah fakta sejarah. Supaya Nahdlatul Ulama Melayu ini tidak lagi dikatakan, oh ini yang Ustaz Faiz buat. Bukan. Ini sebenarnya yang telah ada dahulu. Nah, Syekh Abdullah Fahim ini, beliau adalah mufti pertama Pulau Pinang. Nah, Syekhul Islam pertama negeri Pulau Pinang. Dan beliau juga ialah ketua Biro Ulama di dalam Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Nah, Pekembar. Baca Pekembar dalam bahasa Melayu. Kalau baca bahasa dalam bahasa Jawi, bahasa orang putih dijawikan bunyinya amnu. Nah, bukan amno, bukan umno, amnu. Alif, mim, nun, waw. Dan beliau juga ialah ketua Dewan Persatuan Islam Setanah Melayu yang pertama. Nih, Syekh Abdullah Fahim. Ketika mana Persatuan Islam Setanah Melayu keluar daripada bukan keluar, tapi menjadikan dirinya parti, masih lagi menjadi dui ahli, boleh menjadi dui ahli, maka ketika itu Persatuan Islam Setanah Melayu ini menjadi satu badan parti politik. Maka keterbukaannya lebih luas. Padahalnya yang dahulu mendirikan Persatuan Islam Setanah Melayu ini ialah ulama-ulama pondok, kaum-kaum tua. Ini bukan politik, ini sejarah. Oh, Ustaz nak main politik, bukan. Ini sejarah. Namun setelah menjadi parti politik, maka ketika itu masuk kaum-kaum muda. Antaranya ialah Ustaz Ibrahim Akibi di Pulau Pinang. Maka di situ berlakulah perselisihan pendapat di antara kaum muda dan kaum tua, yaitu Ustaz Ibrahim Akibi daripada kaum muda dan Syekh Abdullah Fahim daripada kaum tua, yang menyebabkan Persatuan Islam Setanah Melaya yang ketika itu yang dipertua yang pertamanya ialah Tuan Guru Haji Fuad Hasan menganjurkan muzakarah ulama semelaya di pondok beliau, Dairatul Ma'arif Wattaniyah. Muzakarah tersebut dihadiri oleh ulama-ulama kaum tua, dan di dalam majlis tersebutlah berdirinya Nahdlatul Ulama Melaya, yang mana sekarang masih ada lagi anak murid Syekh Abdullah Fahim yang masih hidup menjadi saksi bahawasanya Nahdlatul Ulama Melaya itu didirikan oleh Syekh Abdullah Fahim. Kemudian panjang lagi sejarahnya, itu saya telah tulis di Facebook. Boleh baca nantilah. Kalau nak minta di Facebook tu saya ada tulis tarikh tanggalnya, cuma rujukannya saya belum sempat siapkan lagi di mana sumber rujukannya. Kenapa perlu ada Nahdlatul Ulama Melaya Malaysia sekarang di Malaysia? Ini kerana kita melihat kekuatan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia berkatnya diwadahi oleh Jamaiyah Nahdlatul Ulama, dan mereka berjaya. Kita melihat pada kejayaan, tidak melihat kepada kelemahan. Itu masing-masing semua ada kelemahan. Kejayaan. Di mana kejayaan? Yakni hasil daripada pondok-pondok salaf di sana, pondok Lirboyo, pondok Sidogiri dan sebagainya. Itu kualitinya lebih daripada di tempat kita. Ini maaf, saya kata ini mungkin ada pondok-pondok Teras Hati. Ya, saya pun tak pernah mondok di Indonesia. Saya pun di Malaysia, di Pondok Rais Nombor. Tapi ini perkara yang perlu kita akui. Kelemahan, kemerosotan melahirkan kader-kader ulama. Kita kekeringan kader-kader ulama. Kenapa? Kenapa inilah yang perlu kita kaji. Maka karena itu membawa prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sama.
Sama saja Ahlussunnah wal Jamaah itu semua pada NGO Ahlussunnah wal Jamaah banyak. Asy'ariyah Maturidiyah pada akidahnya, mazahib arba'ah pada fiqh syariahnya, khususnya mazhab Syafi'iyah pada tasawufnya Syekh Dunik Baghdadi dan sebagainya, Sirus Sakti, Imam Ghazali, dan itu sama. Tetapi na'am ni juga ialah membawa faham hubbul watani minal iman. Cinta pada negara itu bahagian daripada iman. Dan perkataan ini dijadikan oleh Kiai Wahab Asdullah sebagai nasyid pada nasyid di Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ya lal watan. Ini dijadikan nasyid di sana dan dinyanyi oleh kaum-kaum pondok, kaum-kaum tuk fakir pondok, santri kalau di sana panggil, kaum-kaum sarongan. Dinyanyi menunjukkan orang pondok di sana mencintai negara, lebih daripada parti politik, lebih daripada NGO dan sebagainya. Ini tidak berlaku di Indonesia. Zaman saya dulu di Pondok Pasir Kembo dulu tidak pernah ada pun sambutan kemerdekaan, tidak ada. Tak ada. Bahkan kita sebagai orang pondok dirasa malu nak angkat bendera Malaysia. Malu. Kenapa? Dimomokkan ini bendera negara Taghut, ini bendera negara kafir, ini perlembagaan kafir dan sebagainya. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang menghina negara kita, menterbalikkan bendera kita, menjadikan jalur gembira kita tidak lagi merah putih tapi merah hitam dan sebagainya. Barulah kita mula bangkit marah. Kenapa jadi begitu? Kerana dahulunya kita tidak menanam sifat hubbul watani minal iman. Cintakan negara bahagian daripada keimanan. Yang sebenarnya ulama-ulama dulu memang menanamkan semangat kebangsaan nasionalisme seperti itu. Dalilnya mana? Kalau di Penang, kebanyakan pondok yang lahir sezaman dengan Syekh Abdullah Fahim, kebanyakannya nama madrasah tersebut mesti meletakkan Al-Wataniyah. Contoh seperti pondok Syekh Abdullah Fahim sendiri, Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah, kawasan cerdik pandai Wataniyah. Apa Wataniyah? Yakni kebangsaan. Sudah diletakkan semangat kebangsaan. Dan Syekh Abdullah Fahim pun ada syair An-Nasyidul Watani, nyanyian memperingati tanah air, yang mungkin saya rasa tuan-tuan semua mungkin tak ada dengar, belum mendengar, karena tak pernah pun didendangkan di dalam radio, di dalam televisyen. Yang adanya kali 31 Agustus, tanggal 31 bulan 8 50, itu Sudirman. Asal merdekanya Sudirman, Tengku Rahman, Sudirman, Tengku Rahman. Penyanyi dengan pemimpin negara, ulamanya di mana? Seakan-akan negara merdeka tanpa darah ulama, tanpa pemikiran ulama, tanpa jasa ulama. Siapa yang berdosa? Kita semua yang berdosa karena kita tidak menghidupkan kembali khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh ulama itu. Padahal tanpa ulama, wabil khusus ketua ketika itu Syekh Abdullah Fahim, tak mungkin Tengku Abdul Rahman tahu bagaimana cara nak mereka. Dan dia mempunyai satu lagu nasyid yang banyak. Mungkin nanti kita boleh buat majlis Syekh Abdullah Fahim pula, kita dendangkan lagu itu dengan secara lengkap. Tapi saya ini yang saya sendiri reka rentaknya, saya pun tak tahu rentaknya bagaimana yang sebenar. Yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bi dzikril watan, la yahyal malayu wa yastaqil watan. Bihubbuki ya malaya qalbi yahim, kaifa wa madduki majdaka as-sami, wa tarikhuhu syahidan min qadim, faya habadha anti ni'mal watan. Pernah dengar? Pernah dengar? Paham? Melayu saya paham nanti. Yatibun nasyidu bi dzikril watan, indahnya lagu dengan memperingati tanah air negaraku. La yahyal malayu, hidup Melayu. Wa yastaqil watan, merdekalah tanah air. Ini sebenarnya dua slogan
daripada dua pertubuhan besar orang Melayu dulu yang memperjuangkan kemerdekaan. Satunya berkembang, iaitu apa? Layahyal Melayu, hidup Melayu. Satu lagi Persatuan Islam Setanah Melayu, iaitu merdeka. Maka oleh Syekh Abdullah Fahid digabungkan dua slogan pertubuhan besar orang Melayu ini menjadi satu di dalam syair beliau. Layahyal Melayu, hidup Melayu, wa yastaqil watan, merdeka tanah air. Nah, ini kalau bukan nasionalisme apa benda? Apa benda nak ya? Bihubbuki ya Malaya qalbiyah. Cinta kepada engkau wahai tanah Melayu daripada lubuk hati yang terdalam. Kaifa wa majduki majdaka suami. Betapakah tidak keagungan engkau, keagungan yang sejati. Wa tarihu syahidan min qadim. Sejarah engkau menjadi saksi sepanjang zaman. Faya habbaza anti ni'mal watan. Alangkah beruntungnya engkau sebaik-baik tanah air. Ini apa kalau bukan nasionalisme ini? Nah, jadi orang yang mengatakan nasionalisme tolak Islam bukan Islam, barangkalinya terkeliru dengan sejarah nasionalisme di Timur Tengah. Nasionalisme di Timur Tengah itu memang dicetuskan oleh orang bukan Islam, oleh Herzl, presiden pertama Zionis, oleh Michel Aflaq, ketua pertama Parti Ba'ath yang beragama Kristian, yang berfahaman sekularis dan sosialis, menantu kepada Golda Meir dan menteri pertama Israel. Ya, memang nasionalisme di Timur Tengah dicetuskan oleh bukan manusia yang berjiwa Islam, bukan orang berjiwa ulama, tidak, tapi oleh bukan Islam, untuk melawan Utsmaniyah, untuk melawan Sultan Abdul Hamid Azdani, untuk melawan Sultan Utsmaniyah. Tapi nasionalisme di Nusantara bukan daripada Zionis, bukan daripada sosialis, bukan daripada sekularis, tapi daripada jiwa-jiwa ulama yang mempunyai ilmu Quran dan Sunnah di dalam dada-dada mereka. Ini perlu kita sedar. Sebab tu dalam ini ada disebut tadi apa? Siapa tadi? Bustaman. Mengatakan Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fadhali, nasionalisme Melayu yang sebenar, yang seorang sarjana ulum, nasionalisme Melayu yang sebenar. Memang. Nah, kalau kita tidak ambil kembali khazanah yang ditinggal Syekh Abdullah Fahid dulu, ada satu khutbah namanya khutbah Al-Iqaz. Nipis saja khutbah tersebut, nipis. Yang mana dahulunya kalau di dalam buku-buku penulisan tentang manaqib Syekh Abdullah Fahid dikatakan Syekh Abdullah Fahid tidak menulis sebarang tulisan, sebarang buku. Ini sangat menyedihkan. Buku-bukunya ada, berarti kita kurang menjaga apa yang ditinggal oleh ulama-ulama kita. Nah, ada kecil namanya khutbah Al-Iqaz. Khutbah Al-Iqaz di dalam syarat dengan nasihat-nasihat supaya bangsa Melayu menjaga agama, memajukan bangsa dan sebagainya. Dalam khutbah tersebut. Jadi oleh kerana itu Nahdlatul Ulama Malaya dulu, yang sempatnya terkubur, kita terkubur di kerana apa? Kerana ketika mana Persatuan Islam Setanah Malaya tidak membenarkan lagi Dwi Ahli, maka ketika itu berlakulah betul-betul berpecah. Mana sebahagian tubuh kekal dalam berkembang, sebahagian tubuh kekal dalam Persatuan Islam Setanah Malaya, Setanah Melayu. Maka ketika itu berpecah, hilang badan ulama kaum tua tersebut. Tidak sempat dalam bentuk keorganisasian, tak sempat. Tapi setelah itu Tuan Guru Haji Fuasa keluar daripada Persatuan Islam Setanah Melayu dan sempat mendaftar di RUS setahun sebelum merdeka. Parti Nahdlatul Ulama Malaya, parti dalam bentuk parti. Lalu menghadap kepada Syekh Abdullah Fahid untuk memujuk masuk ke dalam ni. Syekh Abdullah berkata, cukup bangsa Melayu itu hilang kekuatannya dengan berpecah belah, walaupun bangsa Melayu itu mempunyai kuasa. Itu kata-kata Syekh Abdullah bin Ibrahim, salah seorang murid yang dikader oleh tokoh Sahibul Haul yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fadhali. Mana jasa kemerdekaannya? Mana jasa? Ketika Malayan Union diperkenankan, sedikit lagi boleh deh. Malayan Union diperkenankan, maka ketika itu ulama-ulama memanggil Tunku Abdul Rahman, iaitu Syekh Abdullah Fahid.
di rumah bersejarah di hadapan Masjid Jami'ul Badawi di Kepala Batas. Nah, Kepala Batas bukan Kepala Bapok, Kepala Batas di Pulau Pinang. Nah, kata Syekh Abdullah Fahim, tunggu kena cepat-cepat berangkat ke London. Nah, jangan sampai bangsa Melayu bertumpah darah lagi. Nah, melawan penjajah. Kenapa? Kerana Islam mendahulukan aman daripada iman. Al-amnu muqaddamu 'alal iman. Nah, sebab tu kita Malaysia ni sangat hebat. Ketika mana tidak ada menteri kabinet dapur, kabinet meja ada ni, dan menteri sementara berlaku pergolakan perebutan kuasa. Kalau negara republik ni, negara Jamhuriah, alamatnya berlaku pertumpahan darah, peperangan. Tapi kita tidak. Yang adanya Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong bukan menumpah darah, tapi jamu McDonald, KFC, ikan patin. Itu hebatnya Malaysia, sangat hebat. Sangat Allah bagi mendahulukan keamanan. Itu mengikut agama Islam. Al-amnu muqaddamu 'alal iman. Keamanan didahulukan daripada keimanan. Kaedah ini diambil daripada mana? Hadis Nabi SAW dalam doa setiap kali masuk bulan baru, tahun baru, Allahumma adkhilhu 'alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam. Ya Allah, ke atas kami ni dengan keamanan dan keimanan, dengan kesejahteraan dan keislaman. Tengok, Nabi itu tak doa dengan keimanan dan keamanan, keislaman dan keselamatan, tidak. Keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Kenapa? Tanpa keamanan dan keimanan, mana mungkin kita boleh menjaga iman dan menegakkan Islam? Boleh ni? Kalau negara kita buat, kita duduk kupu-kupu gini, majlis haul, boleh? Kita tengah bom, dong, letup sana sini, relax, santai, boleh? Boleh juga, tapi siap-siap mengucap dulu syahadat lah. Tu pun tak ramai ni lah, barangkali 2-3 orang lah. Tak boleh, tak mungkin. Maka sebab tu, sebelum berlaku pertumpahan darah lagi, kata Syekh Abdullah Fahim dan ulama-ulama pada zaman tu, tunggu kena berangkat ke London cepat-cepat. Jawab tunggu ni belak-belak ni. Macam mana nak pergi ke London? London tu jauh, bukan London. Kalau London dekat Kota Baru ni, Kelantan. Ni London. Kita mana ada duit? Kata Syekh Abdullah Fahim, ceramah orang Melayu, kutip derma. Bagi tahu kita nak ke sana untuk dapat merdeka. Kalau orang tak percaya, ni anak saya Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi boleh jadi saksi. Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi itu ulama. Tunggu Abdul Rahman bukan ulama. Alamak. Maka orang tak percaya, iya ke tunggu ni? Iya ke tunggu ni? Ya, ada ulama. Barangkali orang percaya, mudah-mudahan. Bila sudah duit cukup, tunggu. Ni nak gila ni, duit dah cukup, nak booking flight. Nanti dulu. British tak mungkin dapat bagi merdeka dengan mudah kalau kita tidak boleh bertolak ansur dengan bangsa yang mereka datangkan di tanah Melayu kita, iaitu saudara kita bangsa Cina dan saudara kita bangsa India. Maka kena bawa sebagai lagi wakil daripada Cina dan India. Mudah-mudahan mudah dapat merdeka. Oh iya ke tunggu? Iya. Cari jumpa dah. Oh dah jumpa dah. Nak pergi dah ni. Nak booking flight. Jangan pergi dengan flight. Pergi dengan kapal layar. Baru lama masa. Di dalam tu dapat berbincang di antara pemimpin-pemimpin Melayu dan lawyer-lawyer, hakim-hakim, perlembagaan bagaimana yang kita nak merdeka, yang boleh menjaga kedaulatan Islam, ketuanan Melayu, raja-raja Melayu dan sebagainya. Itu 5 perkara tak boleh diubah dengan 2/3 majoriti parlimen. Itu dasar Syekh Abdullah Fahim di dalam perlembagaan Malaysia ini. Ini saya cerita secara reka-reka ni. Kalau cerita sebelum tu di Bukit Candan Madrasah Idrisiyah itu ada musyawarah alim ulama membahas perlembagaan 99. Itu panjang lagi cerita tu. Bila dah pendek kita dapat merdeka, tubuh ditanya pula bila nak isytihar merdeka. Tarikh nak isytihar merdeka tanya tu guru juga. 31 Ogos 1950. Ada hilah lagi dah. 50 tu 7 tak ingat ni bukan benar ni, memang tak cinta sungguh dalam negara kita. Iya. Tapi cuba tengok, bila merdeka siapa yang rakyat Malaysia kenal? Jadilah Tunku Abdul Rahman Sudirman. Tunku Abdul Rahman Sudirman. Hilang jasa ulama ni. Bahkan Syekh Abdul Fahim kata, nanti beberapa tahun, berapa tahun jadi Malaysia? 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun kemudian,
4 tahun kemudian. Nanti 4 tahun kemudian nama tanah Melayanya akan berubah nama. Dan ketika itu saudara serumpun kita Indonesia mula tidak senang hati. Jangan mudah terprovokasi wahai bangsa Melayu. Bacakan dalam perhimpunan orang Melayu 2 bait syair ini. Mana? La yahyal Malayu wal Malaya wa tastaqil Indonesia wal Malaya tau abadi. Hidup Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, 2 adik-beradik kembar. Maka betul kata Syekh Abdullah Fahim, beliau telah wafat setelah merdeka, namun setelah itu tertubuhnya Malaysia dan berlakulah orang panggil konfrontasi dengan Indonesia, Kanyang dan sebagainya. Benar-benar apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Fahim betul-betul berlaku. Ini orang panggil jasa ulama. Kalau tidak kita orang Melayu beragama Islam yang menjaga, menghidup, memperjuang, siapa lagi kita nak agak? Siapa lagi kita nak agak? Tentu orang lain tidak akan dapat. Jadi mudah-mudahan Nahdlatul Ulama Malaysia ini kesinambungan daripada Syekh Abdullah Fahim, yang mana beliau sama-sama dengan Kiai Hashim Asy'ari, pendiri yang sebenar Nahdlatul Ulama di Indonesia yang telah mencapai kejayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum pondok pesantren di Indonesia. Sama-sama belajar dengan Sahibul Haul Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Azim bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Kita hidupkan bersama, kita majukan bersama. Sama ada Khazanah Al-Fataniyah di Arji Kuala Lumpur Selangor, Pustaka Jawi, Majlis Taklim Darul Hasani. Percayalah, Nahdlatul Ulama melayani, Nahdlatul Ulama Malaysia Naam ni sebenarnya milik kita semua, yang dulunya pernah didirikan oleh ulama-ulama kaum tua, tapi tidak sempat dalam bentuk keorganisasian yang lengkap, hanya di dalam badan ulama, di dalam pertubuhan orang Melayu yang besar, yaitu Pekembar dan Persatuan Islam Setanah Melaya. Jadi kita hidupkan kembali, bukan tujuan merebut kuasa, bukan politik merebut kekuasaan, jabatan dan mati, tidak, tapi untuk memajukan kembali pondok-pondok. Maju pondok bukan bangunan besar, tidak. Sistem pondok. Kalau Syekh Wan Ahmad ni orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, umur 2 tahun sudah hafal segala mutu-mutu ilmu. Kalau kita ni bukan orang dipilih, kita mesti kena ada latihan, nizam, sistem yang diterap di pondok-pondok. Yang program yang pertama Naam telah buat, hanya kerana kita tak ada bantuan mana-mana, duit masing-masing ahli, iaitu seminar sistem Bahsul Masail di Masjid Negeri Shah Alam, yang tahun lepas kita buat. Itu tutup guru pondok wakil daripada Kelantan pun turun, daripada Kedah, Penang pun turun. Dan alhamdulillah mereka kata ini satu perjumpaan parti politik ke apa dengan bendera apa sebagainya. Rupanya tentang pendidikan. Masya Allah, kami suka ni program seperti ini. Itu tujuan kitanya pendidikan. Apa? Terutama pondok. Sebelum ada negara bangsa, pondoklah institusi tempat pengajian anak bangsa Melayu kita. Belum ada lagi negara sekolah kebangsaan, sains, apa tak ada lagi. Di pondoklah belajarnya sains, belajarnya fisik, belajarnya kimia, belajarnya biologi. Iya, betul. Tak percaya gitu pondok saya boleh tunjuk kitab biologi, kitab kuning biologi ada. Itu. Di pondoklah semuanya belajar dulu. Jadi kalau kita nak lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah ni izahnya tinggi, kembali disegani, maka pondoklah tempat yang kita kena kembali ke pondok. Dan pondok mesti diwadahi oleh satu jamaiyah, iaitu jamaiyah Nahdlatul Ulama Melaya yang dahulunya, iaitu Naam. Sekarang kita ambil balik Nahdlatul Ulama Malaysia. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu info lah kepada yang mana masih lagi ragu-ragu, pening. Nahdlatul Ulama ini siapa punya? Indonesia ke? Tidak, Naam yang kita punya dah. Yang sekarang Rais Amnya Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin bin Abdul Wahab, mudir pondok Ihya Ulumuddin Mengkuan Titi, yang mana beliau ni cucu Syekh Osman Jalaluddin nanti, dan masih berkerabat nasabnya dengan Syekh Abdullah Fahim. Syekh Osman Jalaluddin nanti pun sezaman dengan Syekh Abdullah Fahim, sezaman dengan Syekh Abdullah Fahim. Jadi Rais Am kita iaitu Tuan Guru Haji Ahmad Ridauddin, dan saya selaku tanfiziah saja, pelaksana saja.
Nah, dan itu pun masih lagi dalam EJK Penaja, belum dibuat muktamar lagi, karena belum benar-benar alim ulama pondok kita ni masuk di dalam jamiah yang sepatutnya mereka kena masuk. Inilah jamiah yang akan menjadikan tutup pondok, dan pondok itu sendiri berdikari, mandiri, orang panggil Indonesia panggil mandiri, berdikari. Nah, tidak duduk di bawah mana-mana telunjuk politikus kepartian, tidak, tapi bersih dengan ilmu yang sejati, yang sebenar, tidak ada kepentingan kekuasaan. InsyaAllah dengan cara begitu barulah ulama-ulama pondok kita dan ahlu sunnah wal jamaah kita, institusi kerja pondok kita akan kembali bermartabat, insyaAllah. Mudah-mudahan itu saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Ahmad Hafizuddin daripada Nahdlatul Ulama Malaysia di atas tausiah dan juga tazkirah yang beliau sampaikan tadi. Alhamdulillah. Begitu juga majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Abdul Halim Muhammad bin Khazanah Fattaniyah kerana berkongsi dengan kita tentang manaqib Syekh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fattani radhiyallahu taala anhu. Jadi mudah-mudahan majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat diteruskan lagi pada tahun-tahun yang akan datang insya-Allah. Kalau tidak kerana sokongan padu daripada tuan-tuan yang menyediakan tempat, menyediakan makanan, menyediakan apa-apa untuk majlis ini, maka sudah tentu kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih juga diucapkan kepada pengajar-pengajar bersama dalam majlis ini. Dan kami saya selaku wakil pada pengajar, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan juga kecacatan dalam majlis. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan dalam golongan orang-orang yang mencintai ulama, mencintai negara, mencintai tanah air, dan moga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala permasalahan kita dan juga menjadikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersatu padu insya-Allah. Untuk akhirnya minta Fadilatul Ustaz bacakan sedikit doa untuk penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa al-'afwa ila al-hisab. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan, kita akan teruskan dengan solat isya berjamaah dan selepas itu tuan-tuan bolehlah